Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hey guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dan di channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay guys, hari ni aku akan buat perkongsian dengan korang pengalaman aku dengan haiwan peliharaan aku. Aku bukanlah seorang yang pencinta haiwan, tapi aku seorang yang cat lover. Tapi bukanlah bererti aku bela banyak kucing tau. Aku hanya bela satu ekor kucing dalam satu masa yang sama. Sebab mak ayah aku ni jenis cerewet. Kebenaran untuk bela kucing ni pun makan masa yang lama untuk bujuk dia. So selama aku bela kucing ni, aku pernah bela 4 ekor. Yang first tu kawan bagi pinjam, so aku sempatlah bela lama juga. Lepas tu dah pulang balik kat dia. Second cat aku meninggal, third pun meninggal. Yang sekarang ni, yang keempat ni, alhamdulillah masih ada dengan aku. Okay, tujuan aku nak share dengan korang ni bukanlah sebab aku nak share sesuatu yang orang kata yang korang kena ambil serius tau. Ni just pengalaman aku. Sebab sebelum ni aku terima banyak sangat orang tanya kat aku, haiwan kan boleh nampak benda-benda macam ni, pernah tak pengalaman dengan mereka, ataupun pernah tak terjadi peristiwa di mana kucing miau-miau, lepas tu ada something yang aku nampak juga ke. So diorang nak tahu. Sebenarnya benda dah lama tau, ramai orang suggest untuk aku share benda ni. Tapi bagi aku macam kisah-kisah macam ni ramai je orang tahu kan. So aku rasa macam tak naklah cerita. Tapi disebabkan minggu lepas terjadi satu peristiwa kat rumah aku ni berkaitan dengan kucing aku. Kejap Okay guys, sambung balik. Disebabkan peristiwa tu terjadi minggu lepas, membuatkan aku nak share dengan korang. Jadi cerita yang aku akan cerita dengan korang ni dia bercampur. Ada pengalaman di mana waktu aku tengah berjalan on the way balik kerja ke apa ke, terjumpa dengan anjing, apa yang aku nampak, apa yang berlaku. Dan ada juga pengalaman aku pergi kat rumah orang tu ada bela kucing. So dia banyak cerita berkaitan, yang pasti berkaitan dengan haiwan-haiwan ni lah, haiwan-haiwan yang terkait. Okay guys, sebelum aku nak share dengan korang pengalaman aku yang mendalam, aku nak share dulu macam mana kali pertama membuatkan aku percaya yang sebenarnya haiwan-haiwan ni mudah nampak benda-benda yang orang lain tak nampak ni. Maksudnya ialah tak boleh nampak dengan mata kasar kan. So masa tu peristiwa ni terjadi dekat rumah arwah kawan ayah aku. Masa tu dia meninggal dan jenazah masih ada dalam rumah tau. So kisah ni bukanlah aku nak cerita tentang arwah, tapi dia terkait sikit lah. Aku nampak jelmaan yang menyerupai arwah. So masa tu lah aku tengok je ke mana dia pergi. Kat luar rumah kan, kalau orang meninggal dia ada sediakan kerusi-kerusi untuk orang duduk kat luar kalau dalam rumah tak muat kan. Jadi masa tu lah aku nampak jelmaan tu keluar. Lepas tu kucing dalam rumah tu berlari keluar juga. Masa tu aku bukan nak tumpu pada kucing tu, tapi disebabkan dia mendekati jelmaan arwah tu yang membuatkan aku terpandang. Kucing tu memang kucing belaan dalam rumah tu lah, sebab dia pakai rantai yang dia keluar daripada dapur. Lepas tu dia pergi sampai kat luar. Jelmaan arwah tu hanya ada dekat luar rumah. Masa tu ada pokok mangga kot dekat rumah dia. Yang pasti pokok lah, ada pokok kat tepi tu. Dia sampai kat situ je, dia memerhatikan keadaan sekeliling. Maksudnya jelmaan tu lah dia memerhatikan. Dan kucing tu datang sebelah dia. Lepas tu kucing tu miau-miau. Maksudnya kucing tu duduk situ, lepas tu dia miau-miau, dia pandang ke atas. Maksudnya sebab jelmaan tu kan tinggi, kucing kan kat bawah, kucing tu miau-miau macam tu. And then aku kata, dia nampak ke kan? Aku tengok je. Lepas tu tak lama pula tu anak si arwah ni angkat kucing tu bawa masuk dalam. Lepas tu kucing tu macam kuat sangat dia mengiau tau. Dia macam seolah-olah macam dia nak pergi kat arwah ke, wallahualam. Cuma yang nak bagi tahukan kat sini, dekat situlah bermulanya yang aku tahu, oh memang betul lah sebenarnya binatang-binatang ni mudah nampak benda-benda yang halus. Sebab tu lah ramai orang cakap yang kalau anjing dia menyalak ke apa, ada benda-benda yang dia nampak yang orang lain tak nampak kan. Dan benda ni pun ada kisah juga berkaitan dengan anjing, sebab aku pernah lalui juga. Sebab dulu waktu aku kerja, kadang-kadang aku balik malam, aku jalan kaki nak balik ke rumah aku tu kan, memang akan ada satu laluan tu memang banyak anjing. Dan aku pun ada pengalaman juga kat situ. So kejap lagi aku akan share dengan korang. So itu adalah kali pertama pengalaman aku yang membuatkan aku tahu betul lah haiwan ni memang mudah nampak. Tapi kalau korang kata pengalaman yang macam kucing hitam langkah jenazah bangun apa semua tu, tak ada lah kan. Itu semua kan cerita-cerita je. Tapi hakikatnya tak ada lah peristiwa sebegitu. Okay, untuk pengetahuan korang kalau berkaitan dengan anjing menyalak tu, adakah semestinya dia nampak benda-benda yang kita tak nampak ni? Pengalaman aku sendiri, okay, yang pertama ni waktu tu aku dalam kereta, aku lalu kat satu kawasan tu memang banyak anjing, kat kamera memang banyak anjing. Lepas tu anjing tu menyalak sangat-sangat kuat. Even orang tak lalu pun dia menyalak. Macam kadang-kadang dia ada time dia menyalak, oh macam tu kan, banyak kali kan. Ada time dia punya oh macam panjang tu kan. Dan biasanya orang akan cakap bila dia bunyi oh tu yang dia nampak sesuatu yang luar daripada pandangan orang lah kan.
Okey, sebenarnya ada time tu memang dia nampak sesuatu yang orang tak nampak lah. Maksudnya jelmaan-jelmaan jin ni. Ada time dia menyalak macam tu, memang sekadar dia menyalak, aku pun tak tahulah function dia menyalak tu. Yang pasti ada juga tak ada jelmaan seperti itu. Kadang-kadang mungkin dia nampak sesuatu yang lain ni. Bukan nak cakap apa, sebabnya macam aku sendiri, aku biasa nampak jelmaan jin. Kadang-kadang haiwan ni dia lagi bersih tau. Jadi mungkin dia nampak lebih lagi ke wallahualam. Aku tak tahulah kan. Tapi cerita dia macam itulah. Dan sekiranya anjing tu menyalak terlalu lama dan kalau macam contoh macam ni lah, korang bela tak kisahlah korang bela anjing ke kucing ke binatang yang korang letak kat luar rumah korang, and then dia berbunyi yang sangat kuat, itu bermaksud something wrong tau. Maksudnya mungkin antara orang jahat nak masuk rumah korang ataupun jelmaan sesuatu yang tak best. Dan untuk pengetahuan korang, kalau korang bela binatang, dia lagi mudah untuk tahu kalau ada orang nak attack korang. Maksudnya macam ni tau. Contohlah kalau macam aku cakap ni sekadar cerita je tau. Ni berdasarkan pengalaman aku dan pengalaman yang aku pernah dengar juga daripada kawan aku. Dan cerita ni cerita nyata, bukan cerita rekaan. Di mana bila korang macam adalah, ialah zaman sekarang kan zaman orang yang memang sentiasa tak puas hati. Kau tak buat salah pun orang tak puas hati kan. So benda tu macam bila orang tak puas hati, orang nak attack kau, tapi haiwan kau yang nampak dulu, haiwan kau yang atasi dulu benda tu. Macam mana cara atasi dia? Kucing ni dia boleh marah tau, ataupun anjing kan, dia boleh lawan dengan benda tu. Kadang-kadang benda tu ada beberapa jelmaan yang kalah dengan haiwan. Sebab tu kadang-kadang haiwan pun boleh terkena sihir. Korang pernah dengar yang kisah tu? Yang tu aku tak nak olahkan lebih lanjut sebab ada benda yang aku tak berapa tahu dan pengalaman tu bukan terjadi dekat diri aku sendiri, so aku tak boleh nak share dengan korang. Korang boleh Google search ataupun carilah kat mana-mana sumber kan. Tapi cerita dia memang ada orang nak attack, kadang-kadang dia nak attack family tu, tapi terkena kat haiwan peliharaan dia. Mungkin haiwan tu macam dia berjasa dengan kita, dah dia protect kita. Kadang-kadang yelah benda ni dengan izin Allah kan. Kalau dah ditakdirkan kita kena juga. Kalau ditakdirkan haiwan tu yang kira asbab lah haiwan tu yang terkena, macam tu lah lebih kurang kan. So inilah dia perbezaan dia. Bila mana korang dengar bunyi anjing ke ataupun bunyi kucing peliharaan korang terlalu kuat, dia ada benda yang tak kena yang membuatkan dia nampak tau. Dia takkan simply bunyi sesuka hati. Okey, berkaitan dengan kucing pula pernah terjadi satu kisah tu. Masa tu aku pergi rumah saudara aku. Saudara aku ni tak bela kucing, tetapi dia ada kucing jiran. Kucing jiran selalu datang kat rumah dia. Okey, ada satu hari tu pintu dah tutup tau. Waktu tu dah lepas-lepas maghrib macam tu lah. So pintu dah tutup, kucing tu terperangkap dekat dalam rumah. And then biasanya dia akan keluar kot pintu belakang lah. Sebab dia memang selalu masuk. Kucing kan boleh masuk kot tingkap lah, celah-celah mana yang ada kan. Satu hari tu aku nampak kucing tu. Lepas tu aku bagi tahu lah kat saudara aku ni. Saudara aku ni macam nak halau lah. Dia kata masuk lagi lah dia ni, dah halau banyak kali. Lepas tu kan dia tak nak keluar. Dia tak nak keluar kot pintu yang asal dia keluar tu. Dia lari-lari kan. Dia jadi macam terlalu garang. Dia macam dia macam mana nak marah sangat-sangat tau. Kucing ni kita boleh nampak perbezaan dia. Kalau korang seorang yang biasa bela kucing kan, korang akan tahu kucing ni dia suka dengan orang tu macam mana, cara dia manja macam mana. So kucing ni dia marah sangat-sangat tau. Dia bunyi-bunyi. Kita angkat dia, dia beratkan badan dia. Dia tak naknya lalu dekat pintu yang dia masuk tu. Jadi aku kata, kenapa kucing tu macam tu sekali kan? Dia macam memang terlalu marah. Mak saudara aku ni angkatlah kucing tu kan. Angkat tu macam dia buat berat macam tu kan. Lala dia cakap mak saudara aku. So kucing tu macam terlepas lah macam tu. Dia pun lari. Dia pergi kat belakang peti ais kan, macam mana tadi menyorok. Lepas tu aku kata, kenapa dia macam takut sangat tu? Aku pun pergi intai. Bila aku intai, rupa-rupanya di sebalik pintu yang dia nak keluar tu ada satu jelmaan rupa yang sangat-sangat mengerikan. Yang ada gigi panjang yang macam lebih kurang nak kata macam harimau tak, tetapi lebih mengerikan lah. So dia nampak benda yang sama. Jadi tak heran lah kalau dia tak nak keluar kat pintu tu. Dia takut. Dia marah macam dia memang tak bagi langsung. Sampaikan bila kita angkat, dia akan beratkan badan dia tau. So memang dia tak nak. Maksudnya dalam keadaan dia tak nak langsung-langsung, kucing kan akan memberontak. Itulah yang dia nampak. Dan aku rasa macam, takutnya dia dengan jemaah tu. Sebab jemaah tu mungkin mengganggu dia ke ataupun sebaliknya ke, wallahualam. Lepas tu ada peristiwa, masa tu aku balik kerja, lalu kat kawasan anjing tu. And then masa tu kelompok anjing, aku memang takut sebab anjing ni garang, anjing liar ni, walaupun kau bagi makan kan, aku pernah bagi makan kat dia tapi dia tak ingat aku. So bagi aku macam
dia memang garang lah. Jadi masa tu dia menyalak gila-gila tau. Dia nampak aku tu kan, dia kejar aku separuh jalan, tapi aku macam terus jalan. Dalam mulut aku buku kami macam doa kan, risau dia gigit kita kan. Lepas tu dia datang dekat, tapi dia tak betul-betul dekat dengan aku lah, just dekat sebab kita terlalu takut. Kita macam rasa dia terlalu dekat dengan kita. Ada dalam 3-4 ekor macam tu kan. Dia menyalak gila-gila tau. Aku pun kata, ya Allah, kenapa anjing ni, aku dah takut. Aku jalan terus sampailah aku kat rumah. Lepas tu masa aku nak mandi tu baru aku perasan rupanya ada benda bertinggik kat belakang bahu aku. Ada jemaah macam budak-budak. Senang cakap macam mana untuk bagi korang faham. Jemaah seperti budak-budak. Lepas tu mata dia merah, ada gigi taring satu sahaja. So aku rasa mungkin anjing tu menyalak gila-gila dia nampak tu sebab dia nampak benda yang ada kat belakang aku tu. Sebab masa aku jalan tu memang dah lewat malam. Aku balik macam tu 12 lebih sebab aku banyak kerja. Masa tu lah benda tu bertinggik dan anjing tu marah sangat-sangat. Hari-hari sebelum tu kalau aku balik lewat kan, macam pukul 10-11 tu memang ada anjing. Tapi anjing tu macam bila kita lalu, kita tak pandang. Anjing ni kan tak boleh eye contact. Bila kita tak pandang dia tak adalah rasa terancam. So bila tak pandang, dia tak adalah kejar lebih. Tapi malam tu memang gila-gila dia kejar aku. Itu kerana dia nampak apa yang ada dekat badan aku. Dan kalau korang nak tahulah, ada juga time di mana satu masa tu dia hyper Tak kisahlah anjing ke kucing, dia hyper sangat-sangat. Tiba-tiba dia akan jadi dia jadi macam takut, tahu tak? Dia lari, dia undur. Yang itu pun kerana dia nampak. Tapi tak semua macam contoh adalah aku pernah tengok satu video viral ni dekat TikTok kot. Ada orang ni rakam, dia kata kucing dia nampak sesuatu benda lah, apa semua. Kucing tu asyik pandang je. Kucing kalau dia termenung lama tu bukan bererti dia nampak jelmaan makhluk ataupun jelmaan jin yang menyeramkan tau. Mungkin dia nampak sesuatu yang kita memang tak boleh nampak, dan mata aku sendiri pun tak boleh nampak. Benda ni hanya Allah je yang tahu. Aku tak tahu apa yang dia nampak. Sebab kucing ataupun anjing ataupun haiwan apa-apa je, kalau dia nampak sesuatu jelmaan jin yang menyeramkan, dia akan reaction tau. Dia tak akan macam dia tak akan jadi baik, termenung macam tu je. Sebab bila dia jadi macam tu, aku tak boleh nak cakap sebab aku tak nampak jemaah apa yang dia nampak bila keadaan dia macam tu. Tapi kalau keadaan dia agresif, keadaan dia nak marah sampai dia tak nak langsung-langsung, itu bererti dia nampak sesuatu yang menyeramkan. Dan ada beza juga bila mana dia nampak sesuatu yang orang hantar. Yang ini aku nak cerita lebih detail pun aku risau sebab aku pun tak tahu siapa yang tengok video aku ni kan. Sebab benda ni terlalu, orang kata bahaya lah, macam risiko lah untuk aku share benda ni. Tapi untuk aku nak jelaskan supaya korang berhati-hati, maksudnya kalau korang nampak tingkah laku kucing korang berbeza tu kan, baca doa kat telinga dia. At least kalau korang baca kat telinga dia ataupun persekitaran tu, kalau ada benda-benda negatif ataupun jemaah-jemaah jin nak mengacau ni, dia pun akan pergi. Tapi kena berhati-hatilah sebab bukan semua surah tu kita boleh baca sesuka hati. Sebab kadang-kadang bila datangnya benda-benda yang orang nak attack, contohlah macam korang pergi kat kedai makan kan, and then korang nampak kucing tu macam kelakuan dia berbeza, tapi kucing tu bukan kucing korang. So bila korang nampak berbeza, korang macam ini biar aku baca doa sikit lah, biar dia okey sikit. Kita tak boleh buat sesuka hati tau. Sebab kadang-kadang bila kat tempat orang, kita tak tahu, mungkin boleh jadi takut orang tu nak attack orang lain. Kita takut bila kita libatkan diri kita, kita terkena sekali. Sebenarnya kita tak ada kena-mena, tapi kita terkena sebab kita libatkan diri kita. Sebab setiap doa-doa yang kita baca, dia ada efek kepada jemaah-jemaah ni. Apatah lagi jemaah tu datangnya daripada orang yang menghantar. Faham tak apa yang aku sampaikan? So itu kena hati-hatilah. Tapi apa yang aku share kat korang ni, yang korang kena baca doa tu sekiranya terjadi dekat haiwan peliharaan korang. Maksudnya kalau korang bela kucing kan, ataupun anak ke apa, tiba-tiba dia punya kelakuan tu berbeza, kalau korang tak tahu, korang tak nampak kan, korang just baca je doa. Baca je beberapa surah yang korang tahu, baca kat telinga dia, usap-usap dia, ataupun korang zikir ke, macam tu. Sebab kalau gangguan tu hanya datang menyinggah, bukan yang orang yang hantar, dia akan pergi. Dia tak kacau lah. Tapi kalau yang gangguan yang orang memang nak attack ni, korang kena rawat, mungkin kena panggil ustaz ataupun sesiapa yang lebih arif lah. Sebab benda-benda macam ni bukan semua orang boleh atasi. Maksudnya boleh atasi dengan izin Allah, tapi kalau kita tak kuat, kita rasa kita pun tak berani, kita panggil orang yang lebih arif. Kisah ni pula terjadi masa aku bela kucing tu, kucing Maine Coon tau, bulu kembang tu kan. So masa aku bela kucing ni adalah seekor kucing yang payah sangat nak keluarkan suara. Memang susah sangat dengan suara dia. Dia lapar ke, dia kenyang ke, dia sakit ke, dia diam je. Memang payah. Kiranya suara dia mahal gila nak dengar.
Tapi ada satu hari tu, okay, kan aku cerita rumah dulu aku tu kan macam-macam. Jadi ada satu hari tu dia panjat dekat tingkap atas tau. Dia ni seekor kucing yang baka jenis suka tempat tinggi. Dia duduk kat tingkap atas tu, dia tenung keluar tau. Lepas tu aku nak angkat, dia tak nak turun daripada tempat tu. Lepas tu malam tu, masa aku kena gangguan, di mana selimut aku kena tarik, masa tu lah terjadi satu peristiwa di mana kucing tu mengiau gila-gila. Miau, 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 miau. Sebab tak kena. Aku macam pelik, kenapa dia macam ni kan? Sebab suara dia susah gila nak dengar kan. So aku cakap, dia lapar ke dia nak berak ke kan? Aku pun pergilah kat tempat dia punya pasir apa semua kan. Biasanya kalau dia nak berak ke apa, kadang-kadang kena angkat dia pergi kat pasir tu sebab tukar tempat kan. Sebab sebelum ni aku bela dia dekat rumah sewa. So waktu satu hari tu aku bawa balik ke rumah family, dia jadi mungkin dia tak biasa. Aku fikir macam tu lah. So aku angkat dia, tak, dia bunyi. Dia pergi kat bilik aku, dia bunyi. Lepas tu bila dia dah bunyi, dia tengok atas dia bunyi sambil bunyi kan. Aku pun tengok, rupa-rupanya dia nampak jemaah tu tengah merangkak dekat bahagian dinding atas tu turun ke bawah. So masa tu jugalah peristiwa yang selimut aku kena tarik. Jadi aku macam terkejut, dia memang nampak lah benda tu kan. Lepas tu aku panggil mak aku lah. Lepas tu mak aku baca beberapa surah kat dalam bilik tu. Tak lama pula tu kucing aku macam dah slow terus tidur. Jadi kat situlah peristiwa yang terjadi. Dia macam sangat-sangat takut dan dia berbunyi. Sebab tu aku cakap ada perbezaan dia tau. Kalau kucing ni nampak sesuatu yang mengerikan dengan kucing ni nampak sesuatu yang kita pun tak tahu apa dia nampak. Jadi itu perbezaan dia tau. Tapi bukanlah aku nak cakap apa yang aku cakap ni semestinya betul. Mungkin ada setengah orang dia lalui peristiwa lain. Sebab lain-lain orang kadang-kadang lain pengalaman dia dapat, ujian yang dia dapat. Tapi macam peristiwa aku, apa yang aku nampak dah berkali-kali memang macam tu. Sekiranya kucing kita reaction dia over sangat, dia terlalu takut yang bukan macam biasa, itu bermakna dia nampak yang mengerikan. Dan itu seharusnya kita bacakan beberapa surah kat dia. Tak kisah tau baka kucing apa pun. Macam aku kan yang latest ni aku bela British Shorthair kan. Walaupun dia British dia okey, maksudnya macam kalau tiba-tiba dia jadi hyper sangat, dia kecakar-cakar apa semua kan. Macam mak aku baca doa ke ataupun aku berzikir kat dia kan, alhamdulillah dia macam okey. Sebab haiwan ni kan dia kan bersih kan. So dia macam okey, dia akan jadi tenang bila kita baca surah kat dia. Kita baca beberapa ayat, kita latih dia dengan macam tu, lama-lama dia okey. Peristiwa yang terjadi minggu lepas tu, masa tu aku baru keluar bilik tau. Aku nak pergi ke bilik depan aku ni. Dalam bilik depan aku ni ada kakak aku, abang ipar aku, ada mak aku, dia orang tengah lepak, tengah duduk-duduk dalam bilik tu. So aku ni daripada bilik aku nak pergi ke bilik depan tu, aku pandang kat ruang tamu belah sini. So bila aku pandang, aku nampak kucing aku. Aku panggil lah, Morki. Kucing aku ni kalau aku panggil, dia memang pandang. Bukan kata aku je lah, nama dia kenal. Bila panggil je mesti dia jauh ke, kalau panggil je dia mesti pandang. Walaupun dia dah nak tidur, panggil mesti dia pandang. Tapi masa tu dia tak pandang aku tau. Dia macam termenung je pandang dekat satu bahagian, dekat bahagian TV dan belakang tu dinding lah. Dia memang tengok kat situ. Tapi muka dia tak macam muka orang tengok macam setengah kucing kan. Dia tengok dia bela diam macam tu. Tapi ni mata dia besar kan. Mata kucing kan kalau dia dia tengok perhatikan satu tempat, kalau bukan cahaya, mata hitam dia jadi besar kan. Dia memang tengah bulat tenung lama. Lepas tu aku pun Morki 3 kali aku panggil dia tak pandang. So aku pun biarlah, aku pun masuk bilik depan tu. Aku lepak. Lepas tu tak lambat tu aku nak keluar, nak pergi ambil air balik kat bilik aku lah. Aku pun pergi balik kat bilik aku. Aku keluar balik, aku tengok kucing aku kat keadaan sama. Dia masih termenung. Aku pun pergilah kat ruang tamu. Aku pergi kat dia dulu. So aku tak nampak lah apa yang dia pandang tu kan. Aku pergi kat dia, Morki. Aku pergi dekat dengan dia kan. Lepas tu dia tak pandang langsung aku. Biasanya kucing aku bila kita makin dekat dengan dia, dia akan lari. Dia main acah-acah tau. Bila kita nak tangkap dia, dia acah-acah, dia lari, dia suruh kejar dia. Tapi masa tu dia diam je kat situ. Lepas tu aku cakap, Morki, aku terus rasa meremang daripada belakang. Lepas tu aku cakap, aduh, nak pandang ke tak kan. Morki tengok apa tu? Dia buat tak tahu je dengan aku. Lepas tu aku pun pelan-pelan pandang. Lepas aku pandang tu, aku nampak lembaga hitam di sebalik pelesit. Korang tahu kan pelesit? Dia ada dekat situ. Lepas tu pelesit tu, dia lompat ke bahagian depan. Kucing aku ni, aku pun panggil Morki. Lepas tu dia seolah-olah macam tersentak daripada panggilan. Dia macam seolah-olah dalam keadaan tengah mengelamun dan baru tersedar daripada alam nyata. Macam tu. Dia tersentak, dia terus pergi laju, dia lompat, dia terkam kat bahagian pelesit tu. Pelesit tu hilang terus. Hilang tanpa keluar kat arah pintu ataupun lubang-lubang yang ada. Dia just hilang and then lembaga tu pun hilang sekali.
Sebab tu aku macam terkejut. Sebab biasanya kalau korang tahulah kisah pelesit ni kan kadang-kadang benda-benda yang tak baik, yang di mana ada orang cuba nak hantar bukan-bukan kan. Tapi aku bukanlah percaya sepenuhnya. Cuma aku nak ceritakan pelesit ni mana boleh dia tiba-tiba datang kat dalam rumah kita kalau tak ada tempat dia terbuka. Sebab rumah aku memang tutup. Even pintu rumah aku pun kalau bahagian bawah tu kita memang ada tempat selap. Macam memang ada cover yang memang tutup lubang-lubang daripada luar ni. Sebab kadang-kadang kat luar rumah aku ni pasang lampu, kadang-kadang kan ada musim macam benda-benda terbang apa semua kan. So kalau bawah tu terbuka dia boleh masuk dalam. Jadi rumah aku memang rapat tutup. Memang tak ada benda macam mana, memang tak ada ruang untuk benda macam binatang-binatang halus ni masuk kat dalam ni lah rumah kan. Pelesit tu pula yang aku nampak tu dia lompat ke bahagian dinding dan lembaga tu ada sekali berdamping dengan dia. Tetapi pelesit tu hilang. Kucing aku tak jumpa dia, aku pun tak nampak dia. Lepas tu hilang macam tu saja. Aku sempatlah rakam sekejap peristiwa tu tetapi tak nampak jelas sebab masa tu pun aku memang terkejut. Jadi aku tak berani nak rakam lebih-lebih. Aku takut tiba-tiba kucing aku pergi terekam kat dia, tiba-tiba dia berubah ke apa semua kan. So aku tak dapat rakam yang penuh. Jadi aku nak share dengan korang pun aku rasa macam tak tahulah, aku sertakan video ni. Ini je yang aku dapat. Morki, sini. Morki. Sini. Come. Jangan main benda tu. Jangan. Oh my god. Tak nampak jelas pun. Lepas daripada peristiwa tu, aku share lah dekat mak aku. Aku cerita kat kakak aku semua kan. Lepas tu macam dia orang macam terkejut lah sebab memang dah lama gila tau aku tak nampak pelesit ni. Pelesit ni aku pernah terjadi 2 peristiwa yang pelik. Satu waktu tu dekat rumah kawan aku duduk. Masa tu tengah tengok cerita Al-Hijab tau. Cerita tu sejujurnya dalam cerita tu kalau ikut mata aku kan, aku tengok cerita tu memang ada satu jelmaan yang kawan aku tak nampak pun jelmaan tu. Kiranya ada satu macam dalam rakaman cerita tu ada yang terakam real makhluk tu. Aku tak tahulah kalau orang lain pun ada nampak benda yang sama sebab bila aku tanya kat kawan aku kata kat situ ada jelmaan yang memang hantu yang dilakonkan. Tapi aku nampak sebaliknya, aku tak nampak yang sama. So masa tu aku tegur benda tu, tiba-tiba pelesit datang. Plastik tu datang dekat atas katil. And then kakak kawan aku ni tangkap dengan plastik. Lepas tu dia baca beberapa surah, diikat, dibuang kat luar rumah. Esok tu masa aku nak pergi sekolah, aku sajalah tengok plastik tu. Plastik tu hilang dan plastik tu dah tak ada langsung. Kosong. Itulah peristiwa yang pernah terjadi tentang plastik kan. Jadi bila terjadi baru-baru ni dekat rumah aku, kucing aku nampak tu dan aku pula nampak ada sesuatu yang lain di sebalik tu. Aku rasa macam, kenapa Tapi aku macam positif je lah. Walaupun adalah beberapa kali tu macam mimpi-mimpi pelik. Cuma apa yang aku buat, sentiasa berdoa je lah kan. Semoga aku, keluarga aku dilindungi daripada perkara-perkara yang tidak baik ni. Jadi itulah dia cerita, kisah yang agak sedikit pelik baru-baru ni terjadi kat aku yang membuatkan aku nak share dengan korang dan kongsi dengan korang berkaitan dengan haiwan peliharaan ni. Dan kebiasaannya haiwan-haiwan ni memang mudah untuk nampak benda-benda tu lah macam yang aku share tadi tu. Bukan kata kucing dengan anjing tau, macam burung ke apa-apa je lah. Kalau korang bela binatang dan korang nampak kelainan, baca doa, okey, sebelum korang buat keputusan yang lebih macam korang kata dia ni kucing kena sampuk ke apa semua tu kan. Sebelum teruskan ke lebih serius pemikiran korang tu, korang bacalah doa dulu, berzikir kat dia, tiup kat telinga dia ke, usap-usap dia. Macam aku selalu macam berzikir, lepas tu aku akan selawat dan lepas tu baca doa. Kalau dia macam dah buas sangat, nakal sangat, baca doa kat telinga dia. Ikutlah korang nak baca doa apa yang mudah korang ingat. Nak baca Bismillahirrahmanirrahim pun okey, nak baca ayat kursi pun boleh. Tapi tengok pada keadaan macam aku cakap tadi. Jangan orang kata dekat mana-mana je korang sesuka hati takut benda-benda pelik. Sebab benda ni bahaya tau. Kalau kita tak ada terkait dengan orang lain, kalau kita bukan tak nak tolong, maksudnya kalau macam kita kat kawasan luar, kita tak tahu persekitaran, kita tak boleh macam tiba-tiba buat pandai. Melainkan korang memang pandai bab-bab macam ni, bab-bab merawat kan, korang memang ilmu korang kuat, maksud korang tak takut, tu boleh lah nak libatkan diri kan. Tapi kalau macam korang rasa macam tak kuat, tak berapa berani, kena berhati-hati. Bukan saja haiwan peliharaan, malah haiwan-haiwan kat luar tu. So kalau korang tengok pelik-pelik tu, maksudnya macam tu lah, mungkin dia nampak sesuatu yang tak kita nampak. Okay guys, sampai di sini saja perkongsian aku. Sekiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, ada terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kesilapan itu datang daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.
you.